Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. Hari ini saya nak share tentang How You Do Anything is How You Do Everything Part 3. Yang bermaksud macam mana anda membuat sesuatu perkara, macam itulah juga anda akan membuat segala perkara yang lain. Bahagian ketiga. Jadi sebab video ni merupakan bahagian ketiga, saya nak share apa kaitan solat ni. Apa kaitan solat dengan how you do anything is how you do everything. Sebelum tu, izinkan saya untuk share satu hadis di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, perkara yang pertama sekali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, seluruh amalannya pun baik. Apabila solatnya buruk, seluruh amalannya pun buruk. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kan, saya nak share hadis ni sebab saya rasa macam tertarik. Perasan tak? Bila kita tengok hadis ni, perkara pertama yang dihisap ialah solat. Kiranya Allah tak tengok pun. Bila solatnya baik, maka semua amalannya pun baik. Tanpa tengok puasa, atau mungkin zakat dan sedekah kita, ataupun umrah dan haji kita. Allah tengok satu je, solat. Jadi, saya rasa tertariklah dengan hadis ni sebab dia macam similar, macam lebih kurang dengan quote, how you do anything is how you do everything. Jadi, dalam video ni saya nak tunjukkan 3 kaitan solat dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Macam mana kita nak relate balik, nak relate semula, nak kaitkan semula dengan quote dalam topik saya. Alright, kaitan pertama, okay. Pertama, solat ni dia mengajar kita, mengajar disiplin dan kegigihan, persistence, ataupun kita boleh panggil mengajar kita untuk menjadi konsisten, istiqamah. Kenapa? Sebab kita ada solat 5 kali sehari, solat wajib kita. Melainkan jika kita ada keuzuran, mungkin kalau kita ada period ke tengah datang bulan ataupun kita ada darah nifas, kita tak perlu solat dan kita ada keuzuran untuk tidak perlu solat. Tapi untuk orang yang tiada keuzuran, kita diwajibkan untuk solat 5 kali sehari. Allah bagi kita hadiah untuk kita solat 5 kali sehari. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib dan Isyak. Solat ni kita tak tinggal lah. Melainkan jika ada keuzuran, nampak tak kita buat setiap hari. Dan ianya sangat-sangat membantu untuk menguatkan jiwa serta menyediakan diri kita untuk berhadapan dengan apa jua dugaan. Sebab kenapa? Sebab solat ni kan, bayangkan, ianya adalah satu perkara yang kita buat setiap hari. Dan bila kita nak buat setiap hari tu, setiap hari, setiap kali kita nak buat solat, kita akan berperang. Berperang dengan hawa nafsu, kemalasan, alasan, kesibukan dan sebagainya. Jadi solat ni dia sangat-sangat mengajar. Untuk orang yang selalu, insyaAllah dia sentiasa menjaga solat, dia solat 5 kali sehari, dia menjaga, insyaAllah dia pun akan ada disiplin dan kegigihan yang kuat sebab dia dah berlatih dengan solat. Dia dah amalkan solat dalam hidup dia. Jadi untuk segala aspek lain dalam kehidupan, senang untuk dia nak praktis. Kaitan kedua, solat mengajar kita untuk mengasah fokus dan tumpuan. Attention, perhatian. Di mana untuk kita menumpukan perhatian. Okay. Apabila kita solat, sebenarnya ada pelbagai tujuan, sebab. Tapi antara satu hal yang terpenting, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita solat ini adalah untuk mencapai khusyuk. Khusyuk dalam solat. Kita fokus kepada Allah. Bila kita solat tu, kita cuma ingat Allah semata. Dan kalau kita nak reflect balik kan, dalam hidup kita ni, kita ada banyak sangat gangguan. Okay, contohnya, kita senang distracted. Mungkin kita ada banyak urusan di rumah, di tempat kerja, urusan pendidikan, belajar. Ataupun mungkin kita ada pelbagai cabaran, dugaan hidup, ataupun kita ada tekanan, stres. Dan mungkin kita sibuk dengan social media kita, scrolling.
Jadi sebenarnya segala perkara ni sangat mengganggu kita untuk fokus dalam melakukan satu perkara. Dan dengan solat, apabila kita solat sebenarnya kita belajar untuk fokus. Sebab kita belajar untuk mencapai khusyuk dalam solat. Perasan tak? Dalam solat kan? Kan kita sebelum solat, okey, kita pasang niat dulu. Kita ada tujuan kenapa kita nak solat. Kita pasang niat. Kita solat ni untuk Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Yang bermaksud Allah itu maha besar. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, bila kita solat, maksudnya Allah itu maha besar. Lagi besar daripada segala gangguan-gangguan dalam hidup kita. Lagi besar daripada tekanan, stres kita, dugaan segala masalah dalam hidup kita. Di samping itu, solat ni dia membantu kita untuk mengasah superpower, kuasa yang kian hilang. Kenapa saya cakap kian hilang? Sebab gangguan-gangguan yang saya sebut tadi. Okay? Dan terutama sekali kita di zaman moden ni, teknologi memang ramai orang yang tak dapat berpisah dengan phone, maka mereka banyak hilang tumpuan mereka disebabkan telefon mereka. Mungkin bermain video game ataupun social media. Itu contoh. Jadi bila kita solat, kita spend masa kita. Kita luangkan masa kita untuk solat. Sebenarnya membantu kita untuk mengasah superpower yang kian hilang. Dan korang tahu tak? Fokus, attention, tumpuan ni dia sangat penting untuk kita berjaya. Sebab bila kita fokus, highly fokus, sangat-sangat fokus dan memberikan tumpuan, hasilnya kita akan fokus dalam segala pekerjaan. Dan bila kita fokus, setiap pekerjaan kita lakukan pun cepat siap dan hasilnya juga terbaik dan memuaskan. Nampak tak? Bila kita solat, kita asah fokus dan tumpuan dan kita dapat apply dalam aspek hidup kita yang lain. Okay, tu kaitan yang kedua. Kaitan yang ketiga, solat mengajar kita untuk mengurus masa. Sebab kita tahu kita solat 5 kali sehari. Kita ada solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jadi kita urus hidup kita berpusatkan. Centralize our life. Okay, berpusatkan hidup kita dengan dalam waktu-waktu solat. Solat 5 waktu tu. Jadi kita tahulah solat 5 waktu tu kan. Dan ianya lebih baik, lebih afdal, lebih-lebih lagi jika kita solat pada awal waktu. Okay, masuk je subuh, kita terus solat. Bila kita solat awal waktu, insya-Allah segala perkara yang lain pun kita akan buat pada awal waktu. Kita akan tahu cara nak mengurus masa kita sebab kita dah berlatih dengan solat yang kita buat setiap hari. Dan bila kita pandai mengurus masa, mengurus waktu kita, kita tahu mana kita nak channel masa kita, semua urusan akan menjadi lebih mudah dan efektif. Belajar tak sesuatu daripada video saya hari ini? Jadi apa pendapat anda bila dengar pasal topik hari ini? Kalau korang ada apa-apa yang nak tahu atau ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan komen di bawah dan insya-Allah saya akan jawab di video saya yang seterusnya. Terima kasih.